Rafizi Ramli hari ini memberi satu komen yang luar biasa. Rafizi dengan berani sekali lagi tampil menjadi musuh utama kepada Najib Tun Razak. Apabila Rafizi Ramli menyatakan minatnya kepada Najib hanyalah untuk memastikan Najib masuk penjara. Seakan-akan Rafizi Ramli mahu sangat Najib cepat-cepat masuk penjara. Agak-agak kenapa Rafizi nak sangat Najib Razak masuk penjara segera? Adakah kerana Rafizi sudah pernah cuba di penjara? Ataupun dia nak bagi Najib pula rasa tinggal di penjara macam mana rasanya? Tapi yang aku fikir, apa yang Rafizi kata ini ada juga kebenarannya, yaitu dia sebenarnya hanya berminat untuk pastikan Najib ke penjara. Walaupun berlagak popular, kata Rafizi Ramli, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak nampak bimbang dengan susunan semula kepimpinan parti-parti Pakatan Harapan. Aku lihat sekarang pun, apabila Rafizi naik semula menjadi timbalan Presiden PKR, keadaan kini mula berubah. Kalau seperti bola itu mula seimbang dan kadang-kadang berat kepada Pakatan Harapan. Kerana Rafizi lebih lantang, lebih berani dan begitu proaktif dalam menentang Najib. Kalau sebelum ini Najib menjadi seakan-akan popular dalam dua PRN di Melaka dan Johor, kali ini Rafizi benar-benar menyanggah Najib. Dia kata dia tak takut. Kalau berani, berdebatlah dengan Rafizi. Rafizi telah mencabar Najib, tetapi Najib pula mencabar Mahathir, Anwar Ibrahim. Kita masih mau menunggu perdebatan sebenar antara Najib dan Rafizi. Siapa yang akan kalah agak-agaknya. Kebelakangan ini, terutamanya selepas selesainya pemilihan Barisan Kepimpinan Baru Keadilan, jentera penerangan UMNO nampak ditumpukan untuk menyerang saya, kata Rafizi, dan keadilan, yaitu Pakatan Harapan. Terbaru, semasa berucap di Convention BN Selangor, berulang kali Najib menumpukan ucapannya mengenai Rafizi, termasuk mengungkit kononnya Rafizi berminat kepadanya. Sementara lagak Najib sudah diketahui umum dan ada segelintir masyarakat yang berpendapat lagaknya wajar diabaikan. Saya memilih untuk berdepan dengan sarkas politik mainan Najib kerana ada isu pokok yang cuba disembunyikan Najib, kata Rafizi. Hakikatnya, Najib telah bersalah menyeleweng dana rakyat yang kesannya akan ditanggung oleh rakyat Malaysia untuk jangka masa berpuluh tahun akan datang. Ini jangka kesannya bukan pendek, sehingga ke anak cucu. Selain tangguhkan hutang 1MDB yang berjumlah RM50 bilion, projek-projek mega yang kosnya naik berkali ganda seperti MRT, LRT3, ECRL dan sebagainya membebankan rakyat dengan hutang melebihi RM100 bilion dalam tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan datang. Najib telah menggunakan sumber keuangannya untuk menggerakkan kempen penipuan melalui media sosial untuk menyucikan dirinya, seakan-akan atau seolah-olah dia tak bersalah, kata Rafizi Ramli. Lebih teruk dari itu, dia cuba menyelewengkan pemikiran rakyat dengan memainkan propaganda terhadap tokoh-tokoh terbilang yang patriotisme mereka bagai langit dengan bumi jika dibandingkan dengan Najib sendiri. Kata Rafizi lagi. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda tentang isu pada kali ini. Cubaan propaganda Najib untuk memburukkan integriti Hakim yang Arif Dato Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali
semata-mata menutup kesalahannya mencuri dana rakyat, tidak wajar dibiarkan tanpa disanggah, kata Rafizi lagi. Oleh itu, saya menyeru keseluruhan pimpinan keadilan, Pakatan Harapan di segenap lapisan terus menjawab untuk mematikan propaganda Najib yang merosakkan pemikiran rakyat, kata Rafizi. Selain daripada itu, Rafizi juga turut mengatakan sementara kita membentangkan idea-idea untuk memperbaiki kebajikan rakyat dan menyelesaikan masalah rakyat, kita juga wajib menunjukkan bahwa sebahagian besar dari masalah rakyat ini berpunca dari salah takbir sepanjang 9 tahun Najib menjadi Perdana Menteri. Keupayaan pimpinan keadilan, Pakatan Harapan mengutarakan kedua-dua perkara ini, yaitu memberi idea penyelesaian dan mematahkan propaganda Najib secara serentak adalah kunci kemenangan keadilan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum akan datang, kata Rafizi lagi. Misalnya, adalah satu kebodohan jika kita membiarkan Najib dan konco-konconya memperlekehkan kewibawaan seorang anak Malaysia terbilang seperti Yang Amat Arif, Datuk Muhammad Nazlan. Beliau seorang yang pintar, lulusan University of Oxford dan mempunyai rekod kerjaya yang menjadi kebanggaan negara. Beliau juga tidak gentar dengan asakan politik dan sanggup berdepan dengan mainan propaganda Najib. Bandingkan dengan Najib, yang rekod akademik dan kerjayanya hanyalah sebagai seorang bangsawan yang tidak pernah ada pencapaian baik selain yang datang dari kedudukannya sebagai seorang bangsawan. Jika ada anak Melayu yang wajar menjadi kebanggaan dan inspirasi generasi muda Melayu, tokoh seperti Yang Arif, Datuk Muhammad Nazlan, inilah yang perlu kita angkat, kata Rafizi lagi. Sebaliknya, propaganda Najib dengan tanpa segan silu sementara memainkan isu perkauman, dia juga menghina dan memperkecilkan tokoh-tokoh seperti Yang Arif, Datuk Muhammad Nazlan demi untuk menyelamatkan dirinya yang semakin dekat dengan hari penghakiman. Sebab itu, telatah Najib tidak lebih dari seorang yang perasan dan merasa takut pada masa yang sama. Saya tidak berminat dengan Najib. Sebagai pemimpin utama parti-parti pro rakyat di negara ini, memang menjadi tanggung jawab saya untuk terus mendedahkan kesalahan Najib, kata Rafizi lagi. Fokus kepada kesalahan Najib yang membebankan rakyat ini telah menjatuhkan Najib pada PRU 14 dalam tahun 2018. Dengan konsistensi yang sama, lebih ramai rakyat yang akan menolak UMNO Barisan Nasional akibat penyelewengan-penyelewengan Najib yang terus membebankan UMNO dan Barisan Nasional. Minat sebenar saya ialah memastikan Najib menanggung kesalahan-kesalahannya kepada rakyat dan berakhir dengan menjalani hukuman penjara. Secara langsung, ini akan membela dan mengangkat tokoh-tokoh seperti Yang Arif, Datuk Muhammad Nazlan, yang nilai profesionalisme dan patriotisme mereka perlu menjadi kompas moral baru kepada generasi muda Malaysia. Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan, 1 Ogos 2022. Sekian dulu ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.